Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh perkenalkan diri tak? Nama saya Noriman Arif bin Saiful Bahar atau lebih dikenali sebagai Iman Arif. Berumur 22 tahun, berasal dari Kuala Lumpur. Meh, masuk. Boleh tak kita orang nak tahu sejak bila Iman berkecimpung dalam bidang kepimpinan? Wah, soalan yang selalu orang tanya. Baik, saya mula berkecimpung dalam bidang kepimpinan ni sebenarnya sejak bangku sekolah lagi, sebagai pengawas sekolah dan sebagainya. Tapi apabila saya melanjutkan pengajian di universiti, di UiTM Cawangan Sarawak, di situlah bermulanya titik permulaan saya betul-betul serius dalam bidang kepimpinan, di mana saya cuba untuk belajar dari senior-senior yang ada. Saya berkecimpung dan saya masuk dalam kelab-kelab persatuan dalaman, fakulti dan kelab-kelab persatuan umum di UiTM Cawangan Sarawak. Sehinggalah satu detik apabila saya ditawarkan untuk bertanding jawatan MPP di fakulti saya, dan Alhamdulillah saya berjaya memenangi kerusi tersebut. Dan pada ketika itu saya dilantik sebagai Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sarawak sesi 2020-2021 dan diberikan kepercayaan pula untuk memikul tanggungjawab sebagai Naib Yang di-Pertua 1 MPP UiTM Sarawak sesi 2020-2021. Kenapa Iman membuat keputusan untuk bertanding kali kedua pada pilihan raya kali ini? Wah, menarik soalan tu, sebab ramai yang tertanya kenapa. Yang pertama, saya rasa ada keperluan untuk saya tawarkan diri pada pilihan raya kali ini disebabkan saya rasa saya masih lagi berupaya untuk menyumbang serba sedikit dari segi pengalaman saya, dari segi pengetahuan saya dan kepakaran saya untuk MPP UiTM Negeri Sembilan. Yang kedua, saya rasa ada sifat tanggungjawab yang perlu saya pikul. Terdetik di hati saya setiap kali saya fikirkan sebelum saya membuat keputusan untuk bertanding. Saya rasa kenapa saya kena tawarkan diri untuk PRK kali ini. Kenapa? Kerana tanggungjawab itu sangat-sangat besar. Dan kalau saya tak menawarkan diri, saya berasa sombong pada diri saya. Sebab apa saya katakan saya berasa sombong? Sebab rugilah benda-benda yang saya dah lalui dari segi pengalaman, pengetahuan, kepakaran saya kalau saya tak sumbangkan di UiTM Negeri Sembilan. Dan yang terakhir, saya rasa UiTM Negeri Sembilan memerlukan seorang pimpinan ataupun pasukan yang mantap dan jitu untuk memastikan MPP UiTM Negeri Sembilan bagi penggal akan datang boleh dibawa ke peringkat yang lebih baik dan berprestij. Boleh kita orang tahu tak apa prinsip yang Iman pegang dalam hidup? Cakap pasal prinsip, semua orang ada prinsip, termasuklah diri saya. Tapi prinsip yang saya pegang sehingga ke hari ini ada dua. Iaitu yang pertama, semua orang tahu saya ini sangat vokal dalam beberapa perkara. Saya ralat untuk bercakap tidak benar atas sesuatu isu atau sesuatu perkara. Tapi prinsip saya yang pertama adalah saya akan bercakap benar ataupun bercakap perkara yang betul walaupun ianya pahit untuk diterima. Yang kedua ialah kita tahu dalam kehidupan ni masyarakat kebiasaannya selalu berfikir untuk membuat perkara yang mereka rasakan betul. Tetapi sepatutnya kita perlu melakukan perkara yang betul. Macam quote yang selalu saya pegang sehingga ke hari ini adalah do not do the thing that you think is right, but do the right thing. Jadi itulah dua prinsip kehidupan saya yang saya pegang utuh sehingga ke hari ini. Siapa idola Iman dalam hidup? Wah, kalau kata pasal idola ni sangat sentimental bagi saya kerana saya ada dua idola dalam hidup saya. Yang pertama, idola utama saya ialah sudah pasti ayahanda saya sendiri, ayah saya, kerana saya belajar kepimpinan ni daripada dia. Daripada saya kecil lagi beliau bawa saya ke mana, ke sana, ke sini, apabila beliau berkhidmat bersama Menteri Kabinet dan menteri-menteri yang lain. Tetapi apa yang poin utama yang saya nak kongsikan kenapa saya katakan ayahanda saya ialah role model saya adalah disebabkan kecekalan beliau. Maknanya cuba saudara-saudari bayangkan bagaimana ayahanda saya bukan terus naik ke jawatan yang tertinggi, tetapi beliau menghabiskan pengajian beliau di London, kembali ke Malaysia, berkhidmat sebagai pegawai khas sahaja kepada susu parlimen dan kemudian dia naik sampai ke level susu sudut kanan kepada Menteri Kabinet, susu politik dan sebagainya, penasihat menteri dan sebagainya. Jadi itulah role model yang utama dalam hidup saya, dan perkara asas yang saya rasa perlu kita apply dalam hidup kita semua ialah cekal. Bagaimana untuk sabar, cekal, tunggu the right time. Kerana rezeki itu tidak pernah salah alamat. Itu yang pertama. Yang kedua, role model saya dalam bidang kepimpinan dan politik. Ramai rakan-rakan tahu saya aktif dalam politik dan juga dalam bidang kepimpinan. Tapi role model kedua ni yang saya rasa saya ikuti beliau
daripada umur saya 7 tahun. Dan beliau juga adalah salah seorang figura yang membentuk saya untuk menjadi pemimpin muda. Bagaimana groom saya daripada awal, dari segi bercakap, dari segi pengucapan awam, dari segi kempen politik, dari segi strategi kepimpinan dan sebagainya, ialah sudah semestinya YB Khairi Jamaluddin. Kerana saya ni daripada dulu asyik dengar video ucapan beliau. Beliau pun bukan perfectionist, which is beliau bukan a gifted leader. Beliau mulakan dengan kesusah payah beliau untuk berjuang dalam bidang kepimpinan dan politik sebagai menteri, timbalan menteri. Hanya satu ketika dulu hanya ketua muda, tidak diberikan jawatan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa sentuhan YBKJ kepada saya sangat-sangat sentimental. Dari segi saya belajar, saudara-saudari boleh bayangkan, setiap malam masa saya kecil, saya selalu buka YouTube ataupun saya buka video-video YBKJ, bagaimana beliau berucap, beliau berhujah di parlimen menggunakan fakta-fakta, dan bagaimana beliau meyakinkan rakyat, dan bagaimana beliau drive apa kita panggil kementerian-kementerian yang beliau pimpin, which is deliver lah sebagai menteri kabinet. Dan itulah dua tokoh yang saya kagumi sehingga ke hari ini. Untuk PRK pada kali ini, kenapa Iman rasa ada keperluan untuk mahasiswa turun mengundi dan memilih calon yang tepat? Wah, soalan ni yang saya tunggu-tunggu untuk saya kongsikan bersama seluruh mahasiswa, khususnya warga FAS PPP. Yang pertama, saya rasa tanggungjawab. Mahasiswa perlu cakna dengan tanggungjawab ini. Sudah semestinya kita sebagai mahasiswa ada tanggungjawab tertentu, seperti misal kata tanggungjawab akademik, belajar bersungguh-sungguh, penglibatan yang aktif dalam universiti. Tetapi tanggungjawab dari segi memilih pemimpin ini pun telah diberikan oleh universiti. Maknanya terdapat satu tanggungjawab utama dari segi bagaimana mahasiswa ingin memilih pemimpin yang tepat dan high potential leader yang untuk bukan sahaja memimpin fakulti tetapi memimpin seluruh cawangan. Dan yang kedua, saya rasa sudah semestinya mahasiswa perlu cakna dengan isu-isu semasa dan pandai menilai calon mana yang ada quality, ada credibility, integrity, dan mempunyai visi dan hala tuju yang jelas. Kemana mereka ingin membawa MPP ni? Adakah membawa MPP ni membuta tuli, ataupun mempunyai visi yang sangat-sangat straightforward dan jelas kemana kita nak bawa MPP ni? Sama ada kita nak majukan MPP ataupun kita hanya retorik semata-mata. Dan yang terakhir, saya rasa mahasiswa perlu menilai pemimpin tu secara kita panggil detail ataupun secara mudah-sabah lah. Kerana apa? Apabila kita memilih pemimpin yang salah, sudah semestinya keputusan-keputusan yang kita terima selepas ni akan berlaku sebaliknya. Tetapi kalau kita pilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang kita rasakan boleh membawa suara dan hak mahasiswa, ia boleh memberikan manfaat kepada seluruh mahasiswa, khususnya UiTM Cawangan Negeri Sembilan secara keseluruhannya. Jadi itu. Alright, thank you Man Alright, for your time. welcome. Terima kasih.